Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita menyambung kita pada malam ni. Kita membaca kitab Aqidatun Najin. Itu kitab tauhid. Kita dah sampai ke surat 249. Di sana dia kata ada 4 bentuk i'tikad ya, yang diperjelaskan oleh penulis ini. Pertama dia kata i'tikad dia akan bahawa api dan sekalian itu umpamanya memberi bekas dengan tabiatnya ya. Tentang i'tikad yang berlaku di dalam masyarakat. Di sana ada 4 bahagian dia kata. Yang pertama, dia mengiktikadkan bahawasanya kalau api itu dia kata memberi bekas dengan tabiatnya ya. Maknanya api itu memang tabiatnya membakar, maka dia akan memberi bekas membakar apa sahajalah benda-benda yang kering ya. Jadi ini satu bentuk i'tikad. Jadi dia kata tiada khilaf ulama pada kufurnya. Mana tak betul lah kalau ada orang mengatakan api ini memang membakar dengan tabiatnya ya. Begitu juga kalau misal kata kita pergi doktor, ubat ni lah yang akan menyembuhkan ya. Sama lebih kurang tu ya. Maka itu pun tak betul ya. Habis apa kita nak kata kalau tak pergi doktor macam mana pula kan. Ubat yang doktor bagi itu dia tidak dengan tabiatnya boleh menyembuhkan. Itu yang kita kena faham ya. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Itu yang kita nak kena fahamkan supaya jangan salah ya. Kita punya i'tikad kepercayaan kita di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang mengatakan ubat itulah yang menyembuhkan, ulama kata jadi kufur. Wal iyaz billah. Minta jauh jangan sampai berlaku tu. Itu yang pertama Yang kedua dia kata i'tikad ia akan bahawa api dan sikin iaitu pisau umpamanya memberi bekas ia dengan kuat yang menjadikan Allah Ta'ala padanya maknanya api itu Allah dah beri power kat dia boleh bakar. Begitu juga pisau Allah dah bagikan power kepada dia boleh mengerat apa sahajalah jadi dia kata perbuatan yang ikhtiariah dan kudrat hamba menjadikan menjadi oleh Allah kan padanya dia kata jadi bersalahan ulama pada kufurnya yang kedua ni dia kata dan firqah ini bersalahan ulama pada kufurnya dan kaul yang asahnya tiada kufur seperti barang yang dikatakan oleh para Mu'tazilah Jadi ada yang mengatakan boleh jadi kufur, ada yang mengatakan tak jadi kufur Sebab apa tak jadi kufur? Kerana dia ada kaitkan tentang kudrat yang telah Allah menjadikan Allah yang menjadikan pada pisau itu boleh mengerat. Allah yang jadikan pada api itu boleh membakar. Jadi itu tidak
dikira kufur. Yang tadinya dia 100% mengatakan api itulah atau ubat itulah, jadi itu boleh jadi kufur. Yang ini kata ada ulama kata kufur, tapi yang sahihnya, yang sebenarnya tidaklah dia dihukumkan kufur. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata iktikad dia akan bahawa tiada memberi bekas melainkan Allah Ta'ala, tetapi iktikad ia akan berlazim-laziman antara api dan sikin umpamanya dan antara segala bekasnya, dan fiqh ini tidak jadi kafir tetapi terkadang menghela, membawa dia kepada kekufuran demikian itu. Jadi yang kedua ni maknanya api boleh memberi bekas, api i'tikad ini bahawa tiada memberi bekas melainkan Allah Ta'ala sahaja, tapi dia ada berlazim-laziman antara api, itu juga pisau. Maksudnya berlazim-laziman apa? Api kalau dibakar pada sesuatu yang kering, maka lazim dia membakar. Pisau kalau dipotong pada batu tak boleh lah kan, tapi pada ikan ke daging boleh, lazim dia boleh potong. Jadi yang ini pun tidak dihukumkan kufur dia kata, sebab dia masih lagi mengatakan Allah yang memberi bekas. Okey. Kemudian yang keempat ini, iktikad ia bahawa yang memberi bekas itu tiada yang lain melainkan Allah, dan iktikad ia dengan bersalahan antara api dan sikin, pisau umpamanya, dan antara bekas keduanya, dan fiqh inilah yang lepas daripada segala bahaya insya-Allah Ta'ala. Ini yang kita, pisau, api, walaupun api itu membakar, tapi ada kalanya dia tidak membakar. Pisau ada kalanya dia tidak boleh memotong. Zaman sekarang ni ada orang viralkan di Indonesia, ada satu kumpulan silat katanya. Takut tengok dia. Barang memang tajam, kalau dipotong tu memang putus saja. Tapi apabila agaknya memanglah dah ada dia punya pengajaran bacaan dia apa, dah tak orang tak load apa. Jadi ini ilmu kebal lah. Walau macam mana pun itu Allah yang menghendakkan supaya dia tidak terputus ataupun tidak load. Itu yang patut. Maknanya orang yang ada ilmu kebal ni, apakah dia sangka dia kebal sampai bila-bila ataupun setiap ketika. Kalau dia beriktikad macam tu, jatuh dia, dia bimbang jatuh kafir dia pun. Dan dalam Islam adakah suruh jadi kebal? Tak ada. Padahal dalam Islam golongan para sahabat Rasulullah SAW berebut-rebut nak pergi berperang. Sebab apa? Kerana dengan jihad itu dia dapat balasan syurga. Allah kata ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid, yang sebagaimana syahidlah, dia hidup di sisi Allah dan sentiasa mendapat rezeki. Walaupun belum sampai lagi hari akhirat, tapi Allah dah janjikan bahawasanya orang-orang yang mati syahid, jadi kalau katalah para sahabat nak kebal, buat apa dia nak mati dalam perang kan? Tapi semua kalau boleh nak mati syahid. Jadi itulah. Okey. Jadi itu tentang 4 kumpulan kepercayaan yang semua patut kita fahami, dan yang mana satu yang sepatutnya kita pegang. Tak lain tidak bukan kumpulan yang keempat itulah. Kita katakan Allah dah sahaja yang memberi bekas
pada api ke, pada pisau ke, ataupun kita makan tu ya, yang bekas kenyangnya apa ke, air yang kita minum itu boleh menghilangkan haus ya. Jadi yang menghilangkan dan mengenyangkan tak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula iktikad yang sahih bahawa tiada memberi bekas bagi suatu daripada segala sebab yang beradat ya, sebab yang beradat ya. Pisau, api, makan, kenyang dan semua itulah. Demikian lagi segala fi'il, iaitu perbuatan yang baru, yang ikhtiariyah ya. Perbuatan yang kita pilih sendiri ya. Ikhtiariyah itu maksudnya yang kita lakukan sendirilah. Maka terkandung terkadang didapat bersentuh dengan api dengan tiada makna dan tiada dapat hangus seperti barang yang jatuh bagi Sayyidina Ibrahim ketika dilontarkan akan dia dengan menjanik ke dalam api yang memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala daripadanya. Jadi itu dia katakan api tidak boleh memberi bekas ya. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dia beri bekas, maka Nabi Ibrahim hanguslah ya. Tapi tak hangus pun ya. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim ya, berada dalam unggun api itu dia sujud ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi dia seolah berada dalam bilik hawa dingin ya. Tak rasa apa pun, bahkan rasa rehat sedap lah. Kemudian dan sesungguhnya telah turun baginya oleh Jibril pada demikian hal itu, dan berkata Jibril baginya, adakah bagi engkau hajat ya. Sehingga Jibril melihat apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim itu. Dia datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim, apakah engkau ada apa-apa hajat ya. Maka menjawab Ibrahim, adapun kepada engkau maka tiada berhajat. Maka menyuruh ia akan dia dengan doa kepada Allah Ta'ala. Maka berkata Ibrahim, bermula pengetahuan Allah dengan hal aku ini terkaya daripada mintaku ya. Itu iman Nabi Allah Ibrahim, walaupun berada dalam keadaan yang begitu susah ya, payah, tapi dia bertawakal kepada Allah. Allah lebih mengetahui apa yang sedang aku hadapi. Itu iman para nabi-nabi dan rasul. Dia nampak Allah, tak ada nampak yang lain. Jadi itu golongan orang-orang ahli sufi pun macam tu. Dia tak nampak benda-benda ni semua ni, tapi dia nampak hanyalah Allah ya. Itu sebab dia beramal, dia bukan tengok amal yang dia buat tu, salat yang dia buat itu tak ada, dia tak tengok itu, tapi dia tengok, dia nampak Allah ya. Kerana Allah lah yang memberi balasan daripada apa yang dia buat ya. Ada orang memang aku dah semayang, aku dah puasa, dah kira hebat lah tu ya. Tapi sebenarnya Allah lah yang menentukan sama ada kita bersalat, berpuasa, apa semua pun, tapi Allah lah yang menentukan sama ada kita dimasukkan ke dalam syurga atau sebaliknya. Jadi dengan sebab itulah, itu yang dikatakan makrifah yang sebenar ya, iaitu kita mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal ya. Tak perlu apa-apa melainkan Allah sahaja ya. Itu apa tu iman para nabi-nabi dan iman para aulia ya. Maka menyuruh dia akan doa, dia dengan doa kepada Allah Ta'ala. Maka berkata Ibrahim, bermula pengetahuan Allah dengan hal aku ini terkaya daripada mintaku ya.
Dan inilah hal Ibrahim seperti yang tersebut, itu hanya senya adalah ia pada ketika itu ghalib hakikat atasnya. Maksudnya pada ketika itu dia terlalu hampir, terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah dia fana dengan Allah. Seluruh pemikiran dia, emosinya ditumpukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iman yang hebat, iman yang paling tinggi. Itu dikatakan makrifah yang sebenar. Kemudian apa? Bermula pengetahuan Allah dengan hal aku dan inilah hal Ibrahim seperti yang tersebut. Itu hanya senya adalah ia pada ketika itu ghalib hakikat atasnya. Maka tiada menafi ia akan disyaratkan doa seperti barang yang sabit pada beberapa tempat yang banyak daripada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beza iktikad para nabi-nabi dan rasul-rasul, para awliya. Adapun iktikad kita, kepercayaan kita, memang Allah suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku dan aku kabulkan segala permintaan kamu. Itu banyak ayat-ayat Quran suruh. Bahkan Syekh Ahmad At-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata barang siapa tidak meminta berdoa kepada Allah, itulah sifat takaburnya manusia itu, hamba itu. Kalau dia tak minta doa kepada Allah, maka itulah salah satu bentuk sifat takaburnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bermula kenyataan yang demikian itu bahawa orang yang memilih akan dia oleh Allah Ta'ala terkadang ghalib atasnya oleh hakikat. Maksudnya dia segala perasaan dia, pemikiran dia, emosi dia ghalib, maknanya fana dia dengan hakikat Allah yang sebenar. Maka memadai ia dengan pengetahuan Allah Ta'ala daripada doa dan lainnya. Dia serahkan kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaan dia tu. Dan terkadang ghalib atasnya oleh syariat, maka mendoa ia akan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang dia tumpukan pula kepada syariat, maksudnya agama Allah, seperti Al-Quran, hadis, yang Al-Quran dan hadis suruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang didapati akan sikin, pisau, dan tiada dapat memutuskan seperti barang yang sabit pada kisah Nabi Ismail, kerana dibenakan atas qaul yang dhaif bahawa bapanya melalui ia akan sikin, iaitu pisau, atas tempat sembelihannya. Dan bermula qaul yang sahih bahawasanya tiada jatuh daripadanya melainkan semata-mata cita-cita atas demikian itu. Jadi ada pandangan mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan benar-benar dia sembelih pisau itu letak dekat leher Nabi Allah Ismail. Ada juga pandangan mengatakan hanya dia bercita-cita sahaja, tidak melakukan atau tidak melalukan pisau pada leher Nabi Ismail. Dalam Al-Quran hanya dikatakan Nabi Ibrahim mengatakan inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Itu Al-Quran mengatakan. Lalu Nabi Ismail mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim? Fanzur maza tara. Maksudnya buatlah
apa yang kamu lihat dalam mimpi itu. Kalau suruh sembelih, sembelihlah. Itu maksud daripada ayat itu dah. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Ismail serah, serah diri kepada Nabi Ibrahim. Jadi dengan sebab itu ada hadis-hadis yang mengatakan memang Nabi Ibrahim ambil pisau, bahkan disuruh dia kata asahlah pisau tajam-tajam, supaya Nabi Ismail mengatakan tidak terasa kalau disembelih. Kalau pisau tajam itu sebab memang disuruh kita nak menyembelih biar pisau itu diasah tajam-tajam. Itu adab dia, supaya tak rasa kesakitan itu. Jadi Nabi Ismail kata, ambillah pisau dan asahlah tajam-tajam supaya aku tak rasa sakit ketika. Memang maknanya Nabi Ismail rasa memang kena sembelih tu. Sebab tak tahu lagi apa akan berlaku ketika Nabi Ibrahim menyembelih dia. Jadi dia rasa memang kena sembelih lah ni. Jadi dengan sebab itulah dia arahkan atau suruh Nabi Ibrahim asah pisau tajam-tajam supaya aku tidak rasa sakit. Itu juga dia kata, kalau kamu sembelih makna tutuplah muka tu supaya jangan kamu rasa kesian. Bayangkan anak nak disembelih tu kan, tentu rasa kesian apa. Kemudian sensingkan baju kamu, kain kamu, supaya darah tidak terpercik kepada pakaian kamu. Supaya apa? Supaya kamu balik nanti ibu tak tanya apa benda ni, darah apa ni. Jadi itu kata-kata Nabi Ismail sebelum dia disembelih. Tapi apabila ini hadis yang mengatakan Nabi Ismail sembelihlah. Apabila Nabi Ibrahim mengambil pisau yang telah diasah tadi, maka diletakkan dan hendak hentakkan di leher Nabi Ismail, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kibas daripada syurga. Dan ada yang mengatakan inilah kibas Habil yang dia kurban dengan Qabil. Dia dua adik-beradik itu, jadi disuruh melakukan kurban. Mana satu kurban yang diterima oleh Allah. Jadi Habil sebagai peternak, dia mengambil kibas yang cantik untuk dijadikan kurban. Adapun Qabil, dia petani, dia ambillah makanan gandum lebih kurang maka Allah datangkan api membakar kurban Habil. Pada ketika itu kurban diterima, Allah datangkan api bakar kurban yang diterima tu. Maka dikatakan, itulah dia katakan kurban Habil yang diterima, yang Allah letakkan di dalam syurga. Kemudian apabila Nabi Ismail nak dikorbankan, kibas itulah yang didatangkan. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama terhadap kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih itu, kemudian digantikan dengan kibas, maka dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi inilah bermulanya takbir hari raya tu pada ketika itu dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu terusnya berlakulah, bermula dengan korban itu dan takbir sebagaimana biasa kita ulangkan ketika kita melakukan korban. Jadi itu sejarah yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail.
Maknanya Nabi Ibrahim patuh segala titah perintah Allah. Itu juga Nabi Allah Ismail, dia rela buatlah apa sahaja kerana itu adalah perintah daripada Allah, walaupun berbentuk mimpi. Sebab mimpi para nabi-nabi adalah benar. Mimpi para nabi-nabi adalah benar. Dan kata musannif, umuman wa ala kulli hal, artinya atas jalan umum dan atas tiap-tiap hal, tiada mendatang oleh musannif bagi demikian makna umum dan makna ala kulli hal itu di dalam syarahnya, tetapi ditanya akan dia daripada yang demikian itu, maka dikata orang baginya, apa engkau hendak dengan kata engkau umuman ala kulli hal itu? Maka berkata ia, umuman itu pada sekalian zawatun, pada sekalian zat, dan ala kulli hal itu pada sekalian sifat. Jadi itu ulasan tentang musannif itu mengatakan ala kulli hal. Dan pada ketika itu maka ditanggungkan keduanya atas demikian itu aula, kerana keadaan menghendaki oleh musannif akan dia. Dan jikalau dapat ditafsirkan keduanya dengan yang lain daripada demikian itu sekalipun, seperti bahawa dikatakan makna umuman itu sama ada daripada barang yang berserta akan dia oleh sebab yang beradat, seperti kenyang dan puas, dahaga, atau tiada berserta sebab yang beradat, seperti menjadikan langit dan bumi. Maknanya etikat yang kita bahaskan tadi, dia berbentuk umum lah, dan setiap sesuatu tu mula dia cakap dengan api, kemudian pisau, lepas itu makan kenyang, dan begitu juga minum air boleh hilangkan kehausan. Dan makna atas tiap-tiap hal itu daripada hal wujud dan hal adam, wujud yang ada dan adam yang tiada. Maka bermula mukmin itu berkehendak ia kepada Allah Ta'ala pada kedua hal itu. Adapun pada hal adam, maka kerana bahawasanya berkehendak ia kepada Allah Ta'ala pada mengadakan akan dia. Dan adapun pada hal wujud, maka kerana bahawasanya jika kita kata dengan bahawa arad itu tiada kekal, ia dua zaman, nescaya berkehendak mungkin itu kepada Allah Ta'ala pada menolong zatnya itu dengan arad, iaitu sifat yang jikalau tiada berganti-ganti arad itu atas zat, nescaya fana ia. Dan jika kita kata dengan bahawa arad itu kekal, ia dua zaman, maka terlebih banyaknya, dan iaitu qaul yang rajih, qaul yang kuatlah, nescaya berkehendak mukmin itu kepada Allah pula pada berkekalan wujudnya, kerana dibinakan atas yang mukhtar, yang dipilih daripada tempat jadi iftikar, iaitu memerlukan. Mungkin itu imkan, artinya bersamaan dua nisbah wujud dan adam kepadanya dengan ditilik bagi zatnya, kerana bahawa sifat ini tidak bercerai ia akan dia. Maka adalah berkehendak kepada Allah pada tiap-tiap lahzah, makna tiap-tiap ketika saat, waktu. Allah berkehendak kepada Allah pada tiap-tiap lahzah, pada merajihkan wujudnya atas adamnya. Memang semua manusia berkehendak kepada Allah pada setiap masa dan ketika, tak terlepas kita daripada kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun atas kaul muqabil, iaitu yang bertentangan daripada bahawasanya tempat jadi berkehendaknya itu baharunya, artinya wujud kemudian daripada adamnya, maka tiada berkehendak ia kepada Allah pada berkekalan wujudnya dengan darurah, dengan mesti, bahawasanya sifat ini artinya wujud kemudian daripada adam itu telah hasil ia. Maka jikalau berkehendak ia kepada Allah kemudian daripada hasilnya, nescaya lazimlah tahsilul hasil. Maknanya kita dulu tak ada, maka kita hendakkan Allah ciptakan. Apabila Allah cipta, kita pun telah ada. Jadi kita sebelah ada, maka kita hendakkan supaya ada kita itu kekal.
ya, maknanya ada masa yang ditentukan oleh Allah kita wujud, ya. Mungkin umur tertentu dan apa semua kan. Dalam hasilnya dan hasilnya segala aqaid, segala etikad yang terkandung dalam iftikar itu telah lalu 18 daripada yang wajib, yang mustahil, ya. Iaitu kita iftikar ini maksudnya hamba dan segala makhluk, segala yang ada di dunia selain daripada Allah, semuanya berkehendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apabila sebut iftikar di situ, maka di situ ada dia kata 18 daripada yang wajib, ya, yang mustahil dan baharu alam dengan sekaliannya satu, dan tiada memberi bekas sekalian kainat satu jadi dua, dan lawannya dua jadi empat, dan himpunkan yang empat itu kepada 18 itu, maka jadilah perhimpunan 22, ya. Itu kalau kita nak perincikan tentang iftikar itu, ya, apa sifat-sifat Allah yang ada dalam iftikar itu, ya. Jadi dikatakan ada 22 sifat semuanya. Dan barang yang masuk pada istighna, ya, kita ada iftikar, kemudian ada istighna. Istighna maksudnya terkaya Allah, makna Allah tak perlu siapa pun, ya, di dalam menjadikan atau meniadakan sesuatu, ya. Itu istighna'nya Allah. Jadi dalam istighna 26, ada 26 sifat, maka adalah perhimpunannya 40, ya, 48, ya, 48 akad, akidah dan sekaliannya itu masuk pada kata la ilaha illallah, ya. Itu 48, dan 48 ini adalah termasuk di bawah kalimah yang mulia, iaitu la ilaha illallah, ya. Itu sebab kalau boleh, ya, masa kita katakan la ilaha illallah ini, kita ingat iftikar, kita ingat istighna. Itu kalau boleh lah. Kalau tak boleh, ya, bila kita katakan la ilaha illallah, ya, tiada yang disembah, ya, melainkan Allah, la ma'budah illallah, ya. Jadi pada ketika kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, tiada yang disembah melainkan Allah, ya. Itu sebab apabila kita kata la ilaha illallah itu, janganlah seperti biasa dalam masyarakat kita, dia ada sebut mula-mula perlahan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik sedikit gear 2, la ilaha illallah, naik lagi gear 3, macam tu. Jadi macam mana adab kita dengan sifat iftikar, sifat istighna tadi, bagaimana kita dengan makna la ilaha illallah itu, jadi kalau boleh sebutlah dengan orang kata sederhana, sehingga kita dapat ingat di dalam hati, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, tiada disembah melainkan Allah. Itu patut begitulah. Tapi itulah sebab apa yang laju tu, ya. Mungkin masing-masing dah lapar nak makan, nak apa kan. Jadi terpulanglah, bagi saya patut kita meraihkan kalimah yang mulia ini, ya, daripada makan kita, daripada minum kita dah. Okay. Dan jikalau kita bilang kuat yang dihantarkan pada kainat itu, makna pada semua makhluk, kainat itu selain daripada Allah semua dikatakan kainat lah. Tiada memberi bekas itu satu pula, dan lawannya satu jadi dua, maka tambahkan kepada bilangan yang tersebut itu jadi 50 akidah. 48 tambah 2 jadi 50, gitu.
yang masuk dalam kalimah la ilaha illallah seperti kata musannif, ya. Kemudian faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami salatati allati tajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuha fi haqq maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Artinya, maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu oleh terkandung kata la ilaha illallah itu bagi segala bahagi yang tiga, ya. Apa dia bahagian yang tiga tu? Ya, yang wajib atas mukallaf, ya. Yang wajib atas setiap orang yang baligh dan berakal, ya. Hukumnya wajib, ya. Mengenal akan dia bagi zat Allah, ya, Tuhan kita Jalla wa Azza, dan iaitu barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Ini sifat 20, sifat yang wajib kita mengetahui satu persatu, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat yang harus, ya. Jadi itu adalah satu kewajipan yang mesti dipelajari, dipahami, diamalkan oleh setiap orang yang berakal dan juga baligh, ya. Jadi kita sebagai ibu bapa, datuk nenek kena pastikan, ya, anak cucu cicit, ya, tahu, ya, sifat yang wajib kita ketahui pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Supaya kita dapat memberikan kepahaman yang betul terhadap keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tahulah kalau balik ni tanya isteri, tahu tak dia, sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita pernah menginterview lah pegawai-pegawai syarah apa semua, dah kita berikan kursus tu, ya. Kemudian panggil dia interview, ya. Salah satu daripada mata pelajaran yang kita soal ialah tentang akidah, ya, tauhid. Yang banyak tak tahu apabila kita kata berapa sifat yang harus bagi Allah, ya, sifat yang harus bagi Allah. Kemudian apa dia sifat yang harus itu? Tak tahu dia, ya. Jadi kalau tak tahu macam mana tu? Dia wajib, tapi tak tahu dia tu, boleh sebut tak tahu, ya. Kadang dia kata tak buka ke nota tu. Dia kata ada macam-macam tugas kerja, macam-macam susah, ya. Masa kursus saja tu dia buka nota, balik, ya. Dia tak sempat nak baca lah apa semua, macam-macam lah alasannya. Itu orang yang telah kita kursuskan, kalau yang tak kita kursuskan tu agaknya macam mana, ya? Anak-anak muda kita, ya, yang bersepah ni apa semua kan, agaknya dia tahu tak, ya? Kalau tak tahu, hukumnya berdosa, ya. Itu sebab dia katakan wajib, ya, ke atas mukallaf, ya, mengetahui, ya, sifat yang, ya, apa sifat yang wajib yang kita kena tahu satu persatu, ya. Sifat Allah, yang sifat Allah amat banyak. Apa sahaja yang dinamakan sifat kesempurnaan, itulah sifat Allah. Tapi para ulama tauhid, Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dia ambil 20 orang, ya, sebagai asas dia. Kemudian yang mustahil 20, satu yang harus, ada 41 semua tu, ya. Untuk apa? Untuk mudah bagi orang yang bukan Arab, ya. Orang-orang Arab daripada mula zaman Rasulullah SAW, ya, tak adalah sifat 20 ni, wujud kidam baka apa semua kan, sebab dia boleh ambil direct daripada Al-Quran, ya. Kalau katakan macam mana Allah, ya,
Rasulullah pun ditanya oleh orang kafir Quraisy, ya, Tuhan kamu tu berbentuk apa? Emas ke? Ya? Belian ke? Macam tu dia tanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sebut, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi orang jahiliah faham ke tu? Sebut itu dia tak faham terus, bahawa Allah itu bagaimana yang dia katakan Allah, sifat Allah itu. Tapi kalau kita katakan kepada orang Melayu, kalau ditanya macam mana sifat Allah itu, kita bacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia faham tak? Kalau dia tak belajar bahasa Arab, kalau dia tidak belajar tafsir apa semua, memang tak boleh faham, ya. Jadi macam mana dia nak dapat imannya, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak faham, ya? Jadi itu sebab para ulama tauhid, dia ambil sifat-sifat 20, yang wajib, yang mustahil, yang harus untuk kita orang yang bukan Arab mudah mendapat makrifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fakat bana, maka kata musannif fakat bana laka, hingga akhirnya ditakrifkan atas menyata yang telah lalu daripada katanya. Jadi insya-Allah kita berhenti sekarang itu. Wallahu alam. Ada nak tanya ke? Ada yang nak tanya? Ada? Tak ada. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'ahli kulli unsa wa zakar Rabbi wa fikna wa fikum lima tarudadi qawlan wa fi'lan karama wa arzukin kulla halalan darim. Al-akhilla atkiya ulama nahzal bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bil-ridha minka al-uyun waqdi Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kiram shurafa wa ala as-sahbi al-masabi al-ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.